Selamat sejahtera. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada Cik Amran dan saudari yang lepas kerana sudi meminjamkan laptop. Baik, saya akan pergi kepada mata pelajaran. Bahasa merupakan elemen penting dalam kita nak mengembangkan kemahiran berfikir. Kerana dengan bahasa lah kita boleh berkomunikasi dengan pelajar dan kita boleh terapkan kemahiran berfikir dalam bahasa. Baik, dalam bahasa ada 4 komponen yang penting dalam bahasa, iaitu mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Baik, saya pakai lagi taksonomi Bloom untuk kita melihat mana yang kita nak tengok, aras mana yang kita sepatutnya letak kepada pelajar. Okey, boleh dikatakan semua mata pelajaran ada kemahiran berfikir. Cuma kita nak push pelajar kita supaya kita dapat kemahiran berfikir aras tinggi. Okay. Baik, untuk mendengar dan bertutur, strategi utama dia adalah memberi cue dan menyoal. Baik, cue question ni seperti contohnya ramalkan cuaca untuk hari esok. Kita minta pelajar ramal, membuat ramalan. Yang kedua, mnemonik. Mnemonik ni seperti akronim. Akronim di mana kita menggunakanlah singkatan-singkatan sebagai memori untuk rangsangan isyarat kepada pelajar. Kemudian simbol. Simbol ini seperti sebab dan akibat. Okay, kita boleh gunakan contoh kalau R, okay, kita guna untuk reflect macam simbol ini cause and effect. Okay, kalau differentiate perbezaan, kita boleh buat ini perbezaan. Persamaan kita gunakan yang tengah lah. Ini maksudnya yang dah ada dalam set untuk pelajar-pelajar. Itu dalam simbol. Kemudian teknik menyoal. Menyoal, contoh kita nak kemahiran berfikir aras tinggi menilai situasi seorang murid tidak beratur di kantin. Adakah perbuatan itu baik atau tidak? Dan kenapa? Mengapa? Itu kita tanya kepada pelajar. Baik, untuk menulis. Okey, pendekatan pengajarannya ialah reciprocal, di mana pembelajaran ini adalah kita nak pelajar jadi lebih aktif. Okey, dalam menulis ni, dalam membaca. Contohnya ada 4: meramal, menyoal, menjelas dan meringkaskan. Okey, kepada pelajar, kita minta mereka membaca. Dan kita minta dalam pelajar membaca, pelajar boleh menyoal. Saya meramalkan ataupun saya rasa petikan ini adalah tentang apa. Okey, saya fikir petikan ini adalah tentang membincangkan tentang apa. Okey, itu menyoal. Kemudian pelajar membina soalan daripada apa bahan yang dibaca itu. Menjelaskan. Okey, dalam membaca ada pelajar kenal pasti di mana perkataan yang suka. Okey, mana perkataan yang suka, pelajar senaraikan. Okey, itu kita lakukan dalam perbincangan. Ini kita minta pelajar berada di dalam satu grup lah. Kemudian meringkaskan. Okey, peringkas ini adalah mengenai apa? Okey, ataupun idea yang paling penting dalam slide ini adalah tentang pengangguran di Malaysia. Kita boleh letak betul. Jadi kemahiran meringkaskan ini pelajar membaca daripada ayat ke ayat, perenggan ke perenggan dan ataupun dari satu petikan. Baik, menulis terbagi kepada beberapa fasa, iaitu merancang, menterjemah, menilai semula, memuni dan mengemas kini karya. Baik, kita tengok soalan ringkasan. Baca petikan di bawah ini dengan teliti dan kemudian buat rumusan tentang kesan projek perumahan pembekalan dan langkah menanganinya. Baik, untuk kesan ini kemahiran berfikir aras rendah. Pelajar perlu, kita minta pelajar cari apa yang sama maksud dengan kesan. Contoh akibat. Okey, ini maksudnya pelajar berfikir mengetahui apa yang sama maksud.
Baik, untuk langkah menanganinya kita letakkan dalam perbincangan, pelajar dalam perbincangan. Apakah kesan? Ini pelajar kena isi yang tersirat. Jadi ini kemahiran berfikir arah sinilah. Ini dalam soalan rumusan. Dalam tata bahasa juga kita boleh gunakan, iaitu penggunaan dari dan daripada. Okey, bila pelajar perlu guna dari, macam bila di sini pelajar dapat tahu bahawa dari untuk tempat dan masa, daripada untuk menunjukkan kepada orang atau membuat perbandingan. Okey, untuk sastra komsas pula, kita boleh minta pelajar sila beri ulasan anda tentang pendapat penyair. Harganya tidak dapat dinilaikan sebuah dunia, belinya bukan. Itu kita minta pelajar ulas. Baik, dalam matematik pula Matematik ini berkaitan dengan penyelesaian masalah. State the problem, clarify the problem, organize information, solve the problem, check your solution. Baik, ini soalan tentang statistik. Okey, the pictogram menunjukkan berapa bilangan surat khabar yang dijual di kedai buku tersebut. Baik, kalau pelajar yang lemah, dia akan kira satu gambar itu dia akan kira. Ada 10. Tapi dia terlepas tidak baca. Satu gambar mewakili 100 surat khabar. Okey, di sini kita buat the total number. Jadi cara nak organize information, represent 100 newspaper. Solve the problem, 10 kali 100 jadi 1000 surat khabar. Itu contoh dalam matematik lah. Check solution, check dengan kawan. Okay. Baik, kemahiran berfikir dalam lukisan pencitraan. Baik, contohnya dalam ini untuk topik geometri, construction of ellipse. Okay, construct ellipse using concentric circle method. Ini lebih kepada construct, pelajar membina. Jadi guru kena demonstrate kaedah pembinaan ellipse menggunakan kaedah buat bulatan berpusat. Okey, apa yang saya nak tekankan di sini ialah mengajar yang ini hanya pelajar kita tengok kepada soalan dia, soalan SPM. Ini apa yang diajar di dalam kelas lah. Bagaimana pembinaan ellipse itu menggunakan dua bulatan, major dan minor, untuk mendapatkan ellipse. Okay, ini bentuk ellipse yang berwarnakan biru tu. Tapi kita nak tengok aplikasi, tahap kemahiran aplikasi. Ini soalan SPM. Ellipse itu digabungkan dengan tangent. Okay, itu bahagian ellipse. Itu saja bahagian ellipse. Di mana suku ellipse saja yang pelajar perlu lukis. Okey. Biasanya kemahiran ini pelajar tidak perlu lukis keseluruhan, hanya suku. Okey, ini adalah hasil pelajar. Yang di sebelah kanan itu hasil pelajar, yang sebelah kiri itu soalan. Jadi macam mana nak menggunakan maklumat ellipse daripada major dan minor axis untuk mendapatkan bentuk ellipse. Okey, itu saja. Cuma saya nak tarik kepada perhatian saudara-saudari. Okay, all our students can and do things. What it does mean is helping them become more skilled in carrying out their thinking. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.